الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat menonton kepada para pelajar saya Darjah 2 Asy-Syafi'i daripada Sekolah Agama PK Aceh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi untuk pembelajaran melalui saluran YouTube. Dah lama rasanya saya tak ajar menggunakan saluran YouTube ni, sebab kita sebelum ni kita belajar menggunakan Google Meet. Cuma pada keadaan-keadaan tertentu saja saya akan menggunakan saluran YouTube untuk PDPR kita. Pada video kali ini kita akan belajar asas, cara dan bagaimana kaedah padanan huruf Umi kepada huruf Jawi. Tapi kali ini saya gunakan saluran YouTube supaya para pelajar dapat mengulang kaji atau mengulang tonton apa yang dipelajari jika ada yang kurang jelas atau tidak ingat bagaimana kaedah dan teknik padanan ini semasa ataupun ketika melaksanakan latihan dan tugasan yang akan saya berikan nanti. Baiklah para pelajar, sekarang para pelajar boleh lihat pada skrin para pelajar. Di skrin para pelajar terpapar ataupun ditayangkan satu paparan yang dinamakan kad dalil. Kad dalil ni adalah bertujuan sebagai panduan dan rujukan para pelajar untuk memadankan antara huruf Rumi dan huruf Jawi, untuk menukarkan huruf Rumi kepada huruf Jawi dengan lebih mudah dan tepat, ataupun betul lah, senang kata. Jadi para pelajar nak tukar, para pelajar boleh rujuk kad dalil ni, boleh tengok huruf ni sama dengan huruf apa. Kena ingat para pelajar, huruf Rumi dan huruf Jawi bukan bahasa Rumi ataupun bahasa Jawi. Kadang-kadang kat kelas para pelajar selalu tanya kepada saya, cikgu, nak tulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Jawi. Jawi dan Melayu adalah dua benda yang berbeza. Bahasa Melayu tu betul, tetapi bahasa Jawi tu salah. Jawi merupakan tulisan. Begitu juga dengan Rumi. Rumi juga adalah tulisan, dan Jawi juga adalah tulisan. Cuma yang membezakannya apa yang dieja ataupun ditulis menggunakan tulisan ini. Kalau kita menulis huruf ni, huruf Rumi ni ataupun huruf Jawi ni dengan perkataan bahasa Melayu, maka perkataan daripada huruf tersebut menjadi bahasa Melayu. Jika kita menggunakan huruf Rumi ataupun huruf Jawi ini untuk mengeja perkataan bahasa Arab, maka ia akan menjadi bahasa Arab. Perbezaan antara Rumi dan Jawi adalah penulisan. Jawi ini merupakan huruf alif sampai ya, alif bata sampai ya, dan Rumi pula adalah huruf A, B, C sampai Z yang kamu telah pelajari. Berbanding dengan bahasa merupakan pertuturan ataupun percakapan kita. Contohnya kita tanya, siapa nama awak? Siapa nama awak? Itu adalah bahasa Melayu. What is your name? Itu bahasa Inggeris. Ma ismuka? Itu bahasa Arab. Bahasa adalah percakapan kita. Itu adalah perbezaan. Jadi lepas ni saya harap para pelajar saya tak salah lagi lah untuk bertanya. Nak bertanya tak masalah. Yang masalahnya bila ditanyakan tu merupakan soalan yang berbeza, bahasa Melayu atau bahasa Jawi. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Jadi saya harap lepas ni para pelajar saya faham perbezaan antara huruf dan bahasa.
Okey, sebelum kita mulakan, kita kena baca ayahan dulu. Ya, ayahan yang saya telah tuliskan ni. Okey, kita tengok ayahannya. Salin dan hafaz padanan huruf Jawi dengan rumi berikut. Dalam kita mencari padanan huruf ni, kita perlu menyebut perkataan tersebut dengan betul dan jelas supaya kita dapat mencari padanan yang betul. Jadi kita tengok salin dan hafaz. Lepas salin, kamu perlu hafaz. Hafaz padanan huruf. Alamak, saya salah je huruf ke ni? Nampak? Saya salah je huruf. Patutnya huruf apa kat sini? Ya, huruf fa, bukan huruf pa. Salah. Sebab tu saya sebut tadi. Kita perlu menyebut perkataan dengan betul dan jelas supaya kita dapat mencari padanan huruf antara Rumi dan Jawi dengan betul. Jadi kita dah biasa sebut huruf, maka kita pun tulis pa. Pa dekat sini merupakan huruf P, huruf. Sebenarnya sebutan yang betul dia huruf. Huruf fa ataupun F. Jadi kat sini salah, bukannya pa tetapi fa, ya. Okey, jadi kita betulkan. Nampak? Kita boleh betulkan kesalahan ni dengan menyebut perkataan tersebut dengan betul dan jelas. Okey. Inilah sebutan atau ejaan yang betul. Fa, bukannya pa. Baiklah. Para pelajar semua, perhatikan kad dalil ini. Kita boleh lihat kad dalil ini bersama-sama untuk kita lihat apa huruf yang ada pada kad dalil ini. Baiklah para pelajar. Kita tengok yang pertama. Ini pertama ni. Huruf yang ada pada kad dalil adalah huruf A. Huruf A. Apa padanan huruf A? Jadi kita tengok dekat kad dalil ni. Apa padanan bagi huruf A? Padanan dia adalah huruf alif. Untuk Jawi, A adalah alif. Dan seterusnya. Kita tengok huruf E. Huruf E. Kat sini E. Kat bawahnya ada tulis telling. E, telling. Dan juga I. Nampak? Berkongsi huruf yang sama dalam Jawi. Iaitu ya. Jadi kita akan pelajari nanti. Yang E telling, E puppet, semua ni kita akan belajar nanti. Sekarang ni kita nak belajar asas. Asas bagaimana untuk mencari padanan huruf. Padanan huruf antara huruf Umi dan huruf Jawi. Huruf seterusnya O dan U. O dan U juga berkongsi huruf Jawi yang sama, iaitu waw. O dan U berkongsi huruf Jawi yang sama, waw. Tengok huruf yang seterusnya. B. Huruf B. Huruf B, pasangannya atau padanan dia dalam huruf Jawi adalah ba. Dan huruf seterusnya huruf C. Huruf C dalam Jawi adalah ca. Huruf seterusnya huruf D. Huruf D, padanannya adalah dal. Seterusnya huruf F. Huruf F, padanan dalam Jawi adalah huruf fa. Yang ini tadi saya salah. Huruf F dengan huruf fa. Okey, huruf seterusnya huruf G. Padanan huruf G untuk dalam Jawi adalah ga. Dan seterusnya huruf H. Huruf H, padanannya dalam Jawi adalah ha. Dan seterusnya huruf J. Huruf J padanan untuk Jawi adalah jim. Seterusnya, ni ada dua huruf ni. Dua kembar ni. Yang pertama tengok sini K. K awal suku kata. Yang kedua K akhir suku kata. K ni dalam padanan Jawi berbeza-beza. K awal suku kata, huruf padanan dia adalah kaf. Dan K akhir suku kata, padanannya adalah qaf. Dua. Nanti kita akan belajar. Kita cuma sekarang ni, hari ni, pada kali ni, video kali ni, kita nak belajar asasnya dahulu. Yang seterusnya,
huruf L. Ya, huruf L. Apa padanan huruf L ni? Huruf lam. Ya. Yang seterusnya huruf M. Padanan bagi huruf M dalam Jawi adalah huruf mim. Yang seterusnya huruf N. Padanan huruf N pula adalah huruf nun. Dan seterusnya huruf P. Padanan huruf P adalah huruf pa. Ini yang saya salah tadi kat huruf. Huruf kan sebutan salah, maka padanan yang kita akan cari nanti salah. Jadi kena sebut perkataan yang kita nak cari padanan tu dengan betul. Yang seterusnya huruf Q. Huruf Q padanannya adalah huruf Qaf. Perasan tak? Huruf Q dengan huruf K akhir suku kata berkongsi huruf Jawi yang sama. Ni huruf Qaf, kan? Huruf Qaf yang pertama dekat Q ni. Huruf yang kedua dekat K. K akhir suku kata. Dia berkongsi. Tak apa, nanti kita akan jelaskan pada video seterusnya. Seterusnya huruf R. Huruf R adalah huruf Ra. Huruf Ra. Huruf Ra pada Jawi dan R pada Umi. Seterusnya huruf S. Huruf S untuk Jawi adalah huruf Sin. Seterusnya huruf T. Huruf T untuk Jawi padanannya adalah huruf Ta. Dan seterusnya huruf V. Ya. Huruf V ni padanannya adalah huruf Va. Dan seterusnya huruf W. Huruf W untuk Jawi padanannya adalah Waw. Ya. Seterusnya huruf Y. Huruf Y padanannya dalam Jawi adalah huruf Ya. Dan huruf yang terakhir, huruf Z. Ataupun kalau nak speaking English, huruf Z. Ya, huruf Z untuk Jawi padanannya adalah Zai. Ya, ini dia daripada A sampai Z padanan huruf Jawi dan huruf Umi. Ya, yang untuk SY, NY, KH, GH, NG, Shin, Nya, Kho, Rin dan Nga ni nanti kita akan belajar pada video seterusnya ataupun sesi pembelajaran seterusnya. Begitu juga dengan e-tailing dan e-purpose yang saya dah sebutkan tadi. Kita akan belajar kemudian. Saya kali ni cuma nak kamu faham bagaimana menggunakan kad dalil ni untuk kamu mencari padanan antara huruf Umi dan huruf Jawi. Ya. Okey. Jadi para pelajar lihat skrin ni ataupun lihat skrin para pelajar dengan betul. Supaya para pelajar dapat mencari padanan ni. Kad dalil ni saya dah bagi kepada para pelajar, ya, sebagai rujukan. Janganlah tengok kat video ni je, nanti kalau ada latihan dan sebagainya. Ya, para pelajar, kad dalil. Jadi saya dah bagi pada dalam grup WhatsApp. Baiklah para pelajar, tadi kita telah lihat paparan kad dalil. Kita telah lihat bagaimana fungsi asas untuk menggunakan kad dalil. Dan kita juga telah lihat padanan huruf Umi kepada huruf Jawi yang ada pada kad dalil. Jadi, sekarang kita akan lihat langkah mudah murid mencari padanan huruf. Ya, jadi ini merupakan langkah mudah ataupun langkah asas untuk murid tahu bagaimana untuk mencari padanan huruf Umi kepada huruf Jawi. Jadi ada dua langkah asas di sini. Langkah pertama, setiap kotak huruf diwakili dengan nombor. Jadi murid perlu tahu setiap huruf nanti akan diwakili dengan nombor. Ya. Berdasarkan nombor pada setiap huruf, murid perlu mencari padanan huruf Umi kepada huruf Jawi berpandukan kad dalil yang telah diberikan.
Jadi tadi saya dah maklumkan. Yang saya telah bagi kad dalil dalam grup WhatsApp. Dan saya telah pun suruh para pelajar salin semula ke dalam buku tulis. Jadi dah ada para pelajar yang hantar kan, dan menyiapkan kerja dan tugasan tersebut. Alhamdulillah. Jadi para pelajar perlu tahu nombor-nombor yang mewakili setiap huruf ini. Para pelajar perlu mencari padanan. Dan seterusnya, langkah kedua. Langkah kedua, murid menulis padanan huruf yang telah ditemui mengikut nombor yang diwakili setiap huruf. Jadi, tadi kita dah tahu kan, para pelajar dah saya maklumkan bahawa setiap huruf diwakili nombor satu. Kalaulah huruf tu huruf nombor satu, cari padanan huruf jawinya. Dan kemudian tulis pada kotak nombor satu juga. Jangan tulis dalam kotak nombor dua ataupun kotak nombor yang lain. Ya, kalau huruf yang kita cari tu padanan huruf nombor dua, maka tulis nombor dua kepada kotak nombor dua. Sebagaimana saya katakan tadi, ini adalah dua langkah asas sebelum para pelajar melanjutkan penerangan seterusnya. Jadi, langkah ini para pelajar perlu jelas dan faham bahawa para pelajar hanya perlu peka dengan jumlah huruf dan nombor yang mewakili setiap huruf. Supaya susunan huruf padanan huruf Rumi kepada huruf Jawi adalah betul. Nanti tak dah berlaku kesilapan pada padanan, pada langkah-langkah seterusnya. Tapi ini merupakan dua langkah asas yang perlu para pelajar ketahui. Okey para pelajar, sekarang para pelajar lihat pada skrin laptop, komputer ataupun handphone para pelajar. Ini merupakan salah satu contoh kan. Kita akan lihat contoh contoh untuk kita praktikkan kad dalil tadi. Kat sini saya dah sediakan perkataan. Jadi bagaimana kita nak gunakan kad dalil tu, kita akan praktikkan pada kali ini dulu kan, supaya para pelajar nanti expert, mahir, cekap betul menggunakan kad dalil ni. Okey. Jadi kita tengok, perhatikan huruf padanan yang sesuai ya. Jadi kita tengok kan kat sini yang pertama kan, barisan pertama ni barisan pertama ni, kotak ni adalah nombor. Ada nombor kan. Nombor 1 kan. Nampak ni, nombor 2 nombor 3, nombor 4. Ini yang saya kata tadi kan. Setiap huruf mewakili ataupun diwakili oleh nombor. Okey. Jadi kita tengok perkataan yang dipaparkan ni. Perkataan ni apa? Perkataan apa? Cuba baca. Perkataan ni adalah dadu. Kan? Dadu. Bagaimana eja dadu? Dieda, diudu. Dadu. Jadi ada berapa huruf dalam perkataan dadu ni? Ada 4. Jadi sebab tu ada 4 nombor di sini. Ya. Nombor yang pertama, nombor 1. Huruf apa? Huruf D. Ya, huruf D. Jadi kita lihat pada kad dalil ni. Saya dah paparkan dekat sebelah ni kad dalil ni. Kita cari kan pada kad dalil ni huruf D. Di mana huruf D? Ya, ni huruf D sebelah huruf C ni. Huruf D. Jadi apa padanan huruf Jawi untuk huruf D? Padanan dia adalah dal. Jadi kita akan tulis kan huruf padanannya ni di bawah ni, kotak nombor 1. Nampak kotak nombor 1 ni? Nombor 1 kita bawa ke bawah. Kita tulis dal, ya. Kita tulis dal kat sini. Okey. Huruf nombor 2 daripada perkataan dadu. Huruf nombor 2 adalah huruf A. Ya, lihat huruf A. Jadi kita lihat pada kad dalil. Di mana huruf A? Ya, huruf A ni adalah huruf vokal. Jadi kita perlu lihat pada warna merah. Ya, huruf vokal ni dia A. Apa padanannya? Padanannya adalah huruf alif. Ya, huruf alif. Maka langkah yang sama kita perlu buat, kita turunkan dia pada kotak nombor 2. Ni kotak nombor 2, langkah 2. Kotak nombor 2. Maka kita tulis alif pada kotak nombor 2 ni. Okey, jadi kita tulis alif. Dieda. Dah jadi dal alif dah.
Ya, nah, 2 huruf kita dapat. Jadi, kita lihat huruf nombor 3. Apa huruf nombor 3 daripada perkataan dadu ini? Huruf nombor 3, huruf D. Ya, huruf D. Tadi kita dah pun buat huruf D. Apa tadi padanan huruf D? Tak perlu kot tengok kat dalil lagi sebab kita dah buat tadi. Jadi mungkin para pelajar dah ingat. Apa dia? Ya, betul. Huruf nombor 3 D ni adalah sama dengan huruf D nombor 1. Maka padanan dia adalah sama, iaitu huruf dal. Jadi kita tulis kan padanan huruf nombor 3 pada kotak nombor 3 ni juga kat langkah 2. Dal. Dan seterusnya huruf nombor 4. Ya, huruf nombor 4 ni huruf apa? Huruf vokal, huruf U. Apa padanan dia? Kita tengok pada kad dalil. Ya, saya dah sebut tadi kalau huruf vokal tengok warna merah ni. Jadi kita dah jumpa huruf U. Ya, ni dia huruf U. A, E, I, O, U. Apa padanan dia? Padanannya adalah huruf waw. Jadi kita bawa turun pada kotak nombor 4 dalam langkah 2. Huruf waw. Ya, begini. Itu langkah nombor 2. Papan latihan kat dalil ni. Ya, dekat paparan ni. Jadi langkah nombor 2 adalah kita mencari dulu padanan huruf umi kepada huruf jawi. Kita cari dulu. Dan seterusnya dah jumpa barulah kita buat langkah nombor 3. Langkah nombor 3 ni apa? Langkah untuk menulis jawi ataupun cara menulis jawi dengan betul. Berbeza dengan umi. Huruf umi kalau kita tengok ni dia bermula daripada kiri ke kanan, ya. Tapi huruf jawi dia cara penulisannya adalah daripada kanan ke kiri kat langkah nombor 3 ni. Jadi kita perlu tukarkan daripada nombor 1 ni kat belah kanan, daripada nombor 1 kat sebelah kanan ni, dal ni kita pindahkan kepada sebelah kanan. Di sebelah kiri, dal ni sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Nombor 1 sebelah kanan. Nampak nombor-nombor ni dah terbalik. Tadi nombor 1 kat sini tengok langkah nombor 2. 1, 2, 3, 4. Daripada belah kiri ke belah kanan. Tapi langkah nombor 3, nombor 1 dia kat sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Kita turunkan balik ikut kotak nombor. Dah saya sebut tadi. Kena peka dengan nombor yang diwakili oleh setiap huruf. Ya, jadi kita turunkan huruf nombor 1. Huruf nombor 1 dekat langkah nombor 2 huruf apa? Huruf dal. Jadi perlu turunkan dekat nombor 3 punya langkah nombor 3 ni huruf dal dekat kotak nombor 1. Ya, begini. Dan langkah nombor 3 juga tengok pada kotak nombor 2. Ya, huruf apa yang ada pada langkah nombor 2 kat kotak nombor 2? Huruf alif. Maka kita turunkan dekat sini huruf alif. Kotak nombor 3 huruf apa? Huruf dal. Kita turunkan huruf dal. Kotak nombor 4 huruf apa? Huruf waw. Dan kita turunkan huruf waw di sini. Ya. Langkah nombor 3 ni langkah cara penulisan jawi dengan betul. Maksudnya kita tulis jawi dengan penulisan yang betul daripada sebelah kanan ke sebelah kiri. Langkah nombor 2 tadi kita cuma mencari padanan dia dulu. Okey. Seterusnya setelah siap langkah 3, kita akan pergi ke langkah nombor 4. Langkah nombor 4 ni langkah apa? Langkah untuk menyambungkan huruf jawi yang telah kita jumpa. Jadi huruf dal dan huruf alif boleh bersambung ke tidak? Tidak, sebab huruf dal hanya boleh bersambung pada akhir suku kata. Akhir suku kata. Sekarang ni huruf dal berada pada awal suku kata. Dal, alif, da. Maka tak bolehlah disambungkan. Dan alif pula, walaupun dia boleh sambung pada akhir suku kata, tetapi pasangan dia dal tidak boleh sambung pada awal suku kata. Jadi dia tidak boleh bersambung. Maka dal ditulis balik, dal dekat sini. Dan huruf nombor 2. Huruf apa? Huruf alif. Alif dengan dal tak boleh bersambung. Maka tulislah satu juga huruf tunggal alif di sini.
Dan nombor 3, huruf dal. Tadi sama, huruf dal ni tak boleh bersambung pada awal suku kata. Dal, alif, da. Da. Da tu satu suku kata. Dal, waw, du tu satu suku kata. Jadi ada dua suku kata. Ya, jadi dal dekat sini tak boleh bersambung pada awal suku kata. Jadi dal ni pun ditulis tunggal. Dan waw. Waw ni walaupun sama macam alif, boleh bersambung pada akhir suku kata, tetapi pasangannya dal tidak boleh bersambung pada awal suku kata. Jadi dal ni tidak boleh bersambung dengan waw. Maka waw ni pun ditulis secara tunggal. Waw. Jadilah dal alif da, dal waw du, dadu. Jadi boleh baca sama-sama dal alif da, dal waw du, dadu. Dan seterusnya kita pergi ke langkah nombor 5. Langkah nombor 5 ni langkah apa pula? Tadi dah tulis betul-betul Ustaz. Tak apa lagi nak langkah nombor 5. Ya, langkah nombor 5 ni kena ada. Langkah nombor 5 ni langkah untuk mencantumkan semua huruf. Mencantumkan semua huruf. Dal, alif, dal, waw ni semua huruf. Menjadi perkataan. Kat nombor 4 ni kan semua huruf-huruf. Maka langkah nombor 5 ni untuk mencantumkannya. Jadi kita akan dapat perkataan tu begini. Dal, alif, da, dal, waw, du, da, du. Jadi perkataan apa yang kita belajar yang pertama ni? Perkataan dadu. Macam mana je dadu? Kita je sama-sama. Dal, alif, da, dal, waw, du, dadu. Kita ulang lagi sekali. Dal, alif, da, dal, waw, du, dadu. Jadi perkataan dadu ni ada berapa suku kata? Ya, ada 2 suku kata. Apa suku kata yang pertama? Suku kata yang pertama adalah suku kata da. Dan suku kata yang kedua adalah suku kata du. Dadu. Ya, okey. Jadi jelas kat sini berkenaan perkataan dadu dan bagaimana cara pertama yang perlu kita lakukan untuk mencari pasangan ataupun padanan huruf Rumi untuk ditukarkan kepada huruf Jawi. Kita akan tengok contoh kita akan buat contoh nombor 2 sebagaimana contoh nombor 1 ya. Jadi ini contoh nombor 2. Contoh perkataan nombor 2 yang akan kita cuba buat bersama-sama dalam video kali ini. Jadi ini perkataan apa? Perkataan malu. Macam mana je? M-A L-U lu. Malu. Ada berapa suku kata dalam perkataan malu ini? Ya, ada 2 juga suku kata. 2 juga suku kata seperti contoh yang pertama tadi, dadu. Apa suku kata yang pertama? Suku kata yang pertama adalah suku kata ma. M-A ma. Suku kata yang kedua adalah lu. L-U lu. Malu. Jadi ada 2 suku kata. Jadi ada berapa pula huruf dalam perkataan malu? Ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. M1, A2, L3, U4. Jadi ada 4 huruf dalam perkataan malu. Jadi apa yang seterusnya perlu buat? Kita akan buat langkah 2. Iaitu mencari padanan huruf Rumi untuk ditukarkan kepada huruf Jawi berpandukan kad dalil yang berada di sebelah kiri sini. Ya. Okey, kita tengok nombor 1 huruf M. Ya, kita tengok nombor 1 huruf M. Ni nombor 1 huruf M. Apa padanan dia dalam huruf Jawi? Kita lihat pada kad dalil. Ya, sebelah L ni huruf M. Apa padanannya? Padanannya adalah huruf mim. Maka seperti biasa, contoh nombor 1 tadi juga, kita turunkan dia pada kotak nombor 1. Huruf mim. Ya. Okey, huruf nombor 2. Huruf apa? Huruf A. Saya dah sebut tadi, huruf vokal A ni. Huruf vokal dekat mana kita nak tengok? Warna merah ni. Ya, ni huruf A. Apa padanannya? Padanannya adalah alif. Maka kita tulis alif pada kotak nombor 2 dekat langkah nombor 2 ni. Alif.
Dan kita tengok nombor 3. Huruf nombor 3 huruf apa ni? Huruf L. Maka kita tengok pada kad dalil apa padanan huruf Jawi untuk huruf L. Maka kita dapat kat sini adalah huruf lam padanan huruf L. Ya, jadi kita tulis huruf lam dekat kotak nombor 3 ni. Okey. Huruf yang nombor 4, yang terakhir ni huruf 4. Huruf apa? Huruf U. U ni huruf apa? Ya, huruf vokal. Jadi kita tengok dekat warna merah ni. Ini dia huruf vokal U. Jadi apa padanannya dalam Jawi? Padanannya adalah waw. Jadi kita tulis waw pada kotak nombor 4. Okey, lihat. Kita dah dapat keempat-empat padanan huruf Umi kepada huruf Jawi. Dah dapat padanan ni, kita pergi ke langkah nombor 3. Langkah nombor 3 tadi saya sebut langkah apa? Langkah penyusunan cara penulisan Jawi dengan betul. Jadi kita akan bawa kan tulisan Jawi ni ditulis daripada mana? Daripada kanan ke kiri. Jadi kita akan pindahkan huruf-huruf dalam kotak ini, huruf-huruf ni, huruf-huruf Jawi yang kita dah dapat ni ke dalam kotak yang sama nombor pada langkah 3. Langkah 2 ni kita tengok kotak nombor 1 apa? Huruf mim. Kita bawa kepada kotak nombor 1 langkah 3. Huruf mim. Kita tengok kotak nombor 2 huruf apa? Huruf alif. Kita tulis huruf alif pada kotak nombor 2 ni. Okey. Yang ketiga huruf apa? Huruf lam. Maka kita tulis kat kotak nombor 3 ni huruf lam. Dan yang keempat huruf apa? Huruf waw. Jadi kita tulis kat kotak nombor 4 ni huruf waw. Okey. Kita dah pun susun huruf-huruf Jawi ni dengan cara penulisan yang betul. Tapi dah siap ke? Belum. Kita perlu pergi ke langkah 4 untuk menulis huruf Jawi bersambung. Ya. Huruf mim. Huruf yang pertama huruf mim boleh bersambung tak? Pada awal suku kata ni boleh. Jadi bila huruf mim hendak disambungkan perlu dikeluarkan ataupun dilandaikan ekornya. Okey ni mim. Kita akan tulis mim begini untuk disambungkan dengan huruf yang nombor 2. Huruf apa? Huruf alif. Huruf alif bersambung. Okey ni. Okey ni langkah pertama, ni langkah kedua. Ni huruf alif. Okey. Huruf yang ketiga huruf lam. Huruf lam nak bersambung. Boleh tak? Boleh. Ya, huruf lam nak disambung. Tapi tidak boleh bersambung dengan huruf sebelum lam ni, huruf alif. Tetapi hurufnya bersambung dengan huruf yang keempat, huruf waw. Jadi bagaimana lam jika disambungkan? Begini ya. Ini nombor 1 ke bawah dan ke sana, ke kiri, bawa ke kiri. Itu nombor 2. Okey. Dan huruf yang keempat, huruf apa? Huruf waw. Waw tadi kita dekat dadu, dekat perkataan dadu, tak boleh disambungkan. Tetapi waw kat sini boleh disambungkan. Ya, dengan huruf sebelumnya, iaitu huruf lam. Jadi waw yang disambungkan, rupanya begini. Ya, begini. Waw ni ada ekor sikit supaya dapat sambungkan dengan lam. Okey. Siap untuk kita menulis huruf-huruf bersambung ni. Dan seterusnya kita pergi ke langkah 5. Langkah 5, langkah terakhir untuk menyambungkan semua huruf-huruf yang ada. Huruf yang kita dah jumpa ni. Jadi mim, alif, ma, lam, waw, lu nak disambungkan menjadi perkataan. Okey, jom kita lihat bagaimana rupa huruf-huruf ini apabila disambungkan. Okey, ya, begini. Ini adalah huruf yang kita telah temui setelah disambungkan. Ya, perkataan apa yang hari ini kita belajar? Contoh yang kedua ni, perkataan malu yang kita belajar. Bagi contoh yang kedua. Bagaimana eja malu? Jom kita eja sama-sama. Mim alif ma, lam waw lu. Malu. Kita ulang lagi sekali. Mim alif ma, lam waw lu. Malu. Jadi ada berapa suku kata dalam perkataan malu?
ada 2. Ya, betul. Apa suku kata yang pertama? Ya, suku kata yang pertama adalah ma. Yang suku kata yang kedua apa pula? Suku kata yang kedua adalah lu. Jadi bunyinya apa? Malu. Bagaimana je malu? Mim alif ma, lam waw lu. Malu. Okey, para pelajar, kita akan tengok pula contoh nombor 3 untuk kita lebih cekap, untuk kita lebih mahir menggunakan kad dalil. Bagi contoh nombor 3 ni, cuba para pelajar bagi tahu kat saya apa yang membezakan antara contoh nombor 3 ni dengan contoh-contoh yang lain. Siapa yang boleh bantu saya untuk bagi tahu apa perbezaannya? Okey. Nampak? Kat sini contoh nombor 3 ada 5 huruf. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Jadi ada 5 huruf. Ya, berbanding dengan contoh nombor 1 dan nombor 2. Saya bagi 4 huruf. Dan contoh yang nombor 3 ni ada 5 huruf. Okey, perkataan apa? Bagi contoh nombor 3 ni. Ya, perkataan polis. Mesti ada yang cita-cita nak jadi polis kan? Semoga cita-cita kamu tercapai. Jadi, bagaimana mengeja perkataan polis? Kita eja sama-sama. P-O, po. L-I-S, lis. Polis. Ya, kita eja lagi sekali. P-O, po. L-I-S, lis. Polis. Ya, ada berapa huruf tadi? Ada 5 huruf. Mari kita sebut satu-satu huruf. Kita tengok huruf yang pertama huruf apa? Huruf P. Huruf yang kedua huruf apa? Huruf O. Huruf yang ketiga huruf apa? Huruf L. Huruf yang keempat huruf apa ni? Huruf I. Dan huruf yang kelima huruf apa? Huruf S. Okey. Jadi perkataan polis ni ada berapa suku kata? Siapa boleh jawab? Okey. Siapa yang boleh jawab, tulis dekat komen bawah tu. Saya nak tengok siapa yang jawab betul. Tulis kat komen bawah tu berapa suku kata. Saya tak bagi tahu. Okey. Dan ada berapa huruf? 5 huruf. Kan? Ada 5 huruf. Jadi mari kita cari padanan bagi setiap huruf ni. Sama juga seperti tadi. Cuma dekat contoh ni bezakannya adalah 5 huruf. Okey. Huruf yang pertama dekat kotak nombor 1 huruf apa? Kotak nombor 1 huruf apa? Huruf P. Kita cari huruf P. Kat mana huruf P kat dalil ni? Ya, ni huruf P. Ni huruf P. Apa padanan dia? Pa. Jadi kita tulis dekat kotak nombor 1 seperti contoh-contoh tadi. Pa. Kita tengok seterusnya. Huruf nombor 2 huruf apa? Huruf O. Jadi kita tengok dekat bahagian vokal. O. Ya, ini O. Apa padanan dia? Huruf wow. Jadi kita tulis wow dekat kotak nombor 2 ni. Okey. Huruf nombor 3 huruf apa? Huruf L. Ya, huruf L. Kita tengok dekat kad dalil. Apa padanannya? Tadi kita dah jumpa huruf L. Apa padanannya? Padanannya ialah huruf lam. Huruf lam. Kita tulis huruf lam di sini. Dekat kotak nombor 3 ni kita tulis huruf lam. Huruf nombor 4. Huruf apa ni? Ini adalah huruf I. Ya. Mari kita tengok. Huruf I ni adalah huruf vokal juga. Kita tengok huruf I. Apa padanannya untuk huruf jawi? Ya, huruf I padanannya adalah huruf ya. Kita tulis huruf ya dekat kotak nombor 4. Okey, huruf yang terakhir. Huruf apa? Huruf S. Ya, huruf S. Jadi kita tengok dekat kad dalil apa padanan bagi huruf S. Huruf S adalah sin padanannya. Kita tulis sin. Tulis sin di sini. Dan seperti biasa, seperti contoh-contoh nombor 1 dan nombor 2 tadi, kita pergi ke langkah nombor 3 iaitu langkah menulis cara penulisan jawi dengan betul, iaitu daripada kanan ke kiri.
Okey, jadi kita bawa huruf yang berada pada nombor-nombor ni ke dalam kotak-kotak dekat langkah nombor 3. Huruf kotak pertama huruf apa? Pa. Kita tulis pa dekat sini. Huruf yang kedua huruf apa? Huruf waw. Kita tulis waw pada kotak nombor 2 di sini. Dan huruf nombor 3 huruf apa? Huruf lam. Kita turunkan dan tulis huruf lam di kotak nombor 3. Huruf nombor 4, huruf apa ni? Huruf ya. Kita tulis huruf ya di kotak nombor 4 ni. Dan huruf yang terakhir, huruf apa yang kelima ni? Huruf sin. Jadi kita tulis huruf sin di kotak ini. Okey. Setelah siap langkah ketiga, kita akan pergi ke langkah 4, iaitu langkah menyambungkan huruf-huruf jawi yang telah kita temui. Ya, bagaimana menyambungkan huruf pa? Huruf pa dengan huruf waw. Boleh sambung tak? Boleh. Okey. Kita buat begini huruf pa yang bersambung. Ya, ada ekor di sini tapi tak dilentikkan seperti ini. Dilepaskan, dilandaikan seperti ini. Ini huruf pa. Huruf pa yang disambung. Dia bawa ke bawah ini. Okey, dilandaikan. Okey. Huruf yang kedua huruf apa? Huruf waw. Waw ni boleh disambungkan ke akhir suku kata tadi? Boleh. Rupa dia sama juga macam contoh dekat nombor 2. Begini dia ada ekor di sini. Ekor di sini ya. Dan huruf ketiga huruf lam. Lam boleh bersambungkan pada awal suku kata? Boleh. Jadi tuliskan huruf lam seperti contoh nombor 2 tadi. Begini ya. Okey, dibuka dia punya ekor. Dan huruf yang keempat huruf apa? Huruf ya. Ya yang bersambung. Tapi ya ni berada pada tengah-tengah suku kata. Ya, tengah-tengah suku kata. Lam yasin lis. Lam yasin lis. Hurufnya ada 3. Lam yasin. Dia kat tengah-tengah. Bila kat tengah-tengah, huruf ya yang bersambung, rupa dia begini. Ya, ni titiknya ya. Untuk ekor yang pertama ni, ekor untuk disambungkan dengan huruf lam. Dan ekor yang kedua ni, ekor untuk disambungkan dengan huruf sin. Ini nombor 1 dan yang ini ekor nombor 2. Ya, bagaimana? Kita tengok huruf nombor terakhir, nombor 5. Huruf apa? Huruf sin yang hendak disambungkan. Bagaimana huruf sin untuk disambungkan? Begini huruf sin yang nak disambungkan pada akhir suku kata. Ya, okey. Setelah siap langkah 4, kita akan pergi ke langkah nombor 5. Ya, langkah nombor 5 ni langkah untuk menyambungkan ke semua sekali ni. Huruf pa, huruf wa, huruf lam, huruf ya, huruf sin ni nak sambungkan semua sekali. Mari kita lihat bagaimana rupa huruf-huruf yang kita temui ni dalam bentuk disambungkan. Okey. 1, 2, 3. Jom. Inilah dia perkataan polis apabila disambungkan huruf-hurufnya. Mari kita je sama-sama. Pawau pu lam yasin lis. Polis. Kita ulang lagi sekali. Pawau pu lam yasin lis. Polis. Okey, kita ulang lagi sekali. Pawau pu lam yasin lis. Polis. Ada berapa suku kata dekat perkataan polis ini? Tadi saya dah tanyakan ada berapa suku kata. Siapa yang boleh jawab? Cepat tulis kat bawah tu. Nanti saya akan tengok siapa yang jawab betul. Okey. Dan berapa huruf dekat perkataan polis ni? Ya, betul. Ada 5 huruf. Apa huruf yang pertama? Huruf pa. Huruf yang kedua huruf apa? Huruf waw. Huruf yang ketiga huruf lam. Huruf yang keempat huruf ya. Dan huruf yang kelima huruf sin. Apa bunyinya? Polis. Ya. Bagus semua anak murid saya. Baiklah. Itulah dia tadi 3 contoh yang kita telah lihat untuk pembelajaran kita pada video kali ini. Habis dah 3 contoh tersebut. Saya harap dengan 3 contoh tersebut para pelajar dapat dan faham bagaimana penggunaan, bagaimana
mempraktikkan kad dalil dalam mencari ataupun menukarkan huruf Rumi kepada huruf Jawi dengan betul, ya. Setelah habis 3 contoh tersebut, apa yang perlu kita buat? Ya, kita perlu praktikkannya. Bagaimana nak praktikkannya? Ini dia. Kita perlu buat sedikit latihan, ya murid-murid. Okey. Kita pertama saya dah sebut, mula-mula kita perlu baca arahan latihan. Ya, yang pertama, murid perlu membuat latihan berdasarkan pembelajaran Google Meet dan video yang telah disediakan. Ya, saya dah menerangkan berkenaan dengan kad dalil ni melalui dua saluran. Yang pertama melalui kelas Google Meet tempoh hari, dan yang kedua pada video kali ini saya menjelaskan lagi berkenaan penggunaan kad dalil. Okey, yang kedua, setelah siap, murid perlu merakamkan video murid mengeja dan menyebut setiap perkataan dengan betul. Okey, setelah murid-murid menyiapkan latihan tersebut, murid-murid perlu mengeja perkataan-perkataan latihan yang telah murid-murid buat dalam bentuk video dan hantarkan kepada saya. Eja dan sebut, ya. Okey. Sebagai contoh, ini dia perkataan yang pertama dalam latihan yang kamu akan buat. Sebagai contoh, perkataan pertama adalah perkataan gula. Nanti kamu dah siap langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima. Langkah kelima ni lah yang perlu kamu eja. Sebagai contoh, gula dalam Jawi, gawau gu, dalam alif la, gula. Ya, itu yang kamu perlu rakamkan dan hantarkan kepada saya. Ada beberapa perkataan lain yang saya telah sediakan sebagai latihan kamu. Antaranya perkataan siap, perkataan mati, perkataan buku, perkataan titi, perkataan cara, perkataan mula, perkataan nafi, perkataan buat, perkataan tahu, perkataan surau, perkataan tikus, perkataan timun, perkataan kasut, perkataan motor, perkataan buaya, perkataan pisau, perkataan boleh, perkataan pintu, perkataan minum, perkataan almari, perkataan himpun, perkataan kumpul, perkataan semput, perkataan tempoh. Ya, itu dia perkataan-perkataan yang saya sediakan sebagai latihan kamu untuk kamu mengulang kaji ataupun mengulang apa yang telah kamu pelajar pada video kali ini. Jadi saya harap penerangan saya ini dapat membantu para pelajar dan semua yang melihat video ini dalam mencari padanan huruf Jawi dengan lebih mudah. Baiklah, saya minta maaf jika penerangan saya ini ada kesalahan dan kesilapan. Jika ada kesilapan dalam penerangan saya, bolehlah betulkan dengan komen di bawah ataupun tulis di bawah komen tu supaya orang lain yang melihat video ni dapat tahu mana bahagian mana yang salah. Okey, kita bertemu lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.